Hai semua dan selamat datang ke penerangan ringkas kita hari ini tentang keselamatan makmal. Boleh dikatakan makmal ni macam satu tempat yang majis, tempat di mana penemuan luar biasa dan inovasi hebat berlaku setiap hari. Tapi jom kita berpijak di bumi yang nyata sekejap. Ia juga sebenarnya satu persekitaran yang penuh dengan risiko. Serius, makmal takkan kenal erti belas kasihan kalau kita mula cuai. Jadi, keselamatan anda bermula di sini. Dah bersedia? Jom kita mula. Okey, untuk pastikan penerokaan sains kita berjalan lancar, ini peta minda kita untuk hari ini. Pertama, kita akan sentuh asas keselamatan dalam makmal. Lepas tu, kita tengok peraturan khusus makmal berbeza. Ketiga, kita kenali peralatan perlindungan peribadi atau PPE. Dan akhir sekali, simbol bahaya bahan kimia. Simple kan? Baiklah, mari kita terus masuk ke bahagian pertama, asas keselamatan dalam makmal. Kena faham tau, ikut peraturan asas ni bukannya sebab nak penuhi syarat atas kertas je. Tapi ini tanggungjawab peribadi untuk pastikan anda selamat. Sebab apa? Asas logiknya sangat menarik. Contohnya, pakaian. Kod makmal dan kasut bertutup tu wajib. Selipar? Memang taklah, jangan harap boleh masuk. Dan kalau anda berambut panjang atau bertudung, pastikan ia diikat kemas atau dimasukkan ke dalam kod. Kenapa? Sebab kita tak nak ia meleret, tersangkut atau paling teruk, terbakar bila terkena penunuh atau bahan kimia. Seram kan? Lepas tu, ruang kerja. Tolonglah jangan bawa masuk makanan atau minuman. Jangan sesekali simpan bekal anda dalam peti sejuk yang ada sampel kimia. Dan bila dah siap kerja, protokolnya nampak mudah tapi sangat kritikal. Tanggalkan sarung tangan, basuh tangan bersih-bersih sebelum keluar, tekan butang lift atau pergi tandas. Kita tak nak bawa sisa toksik tu merata-rata kat tempat awam. Satu lagi benda penting, macam mana kalau nak siapkan kerja lebih masa atau di luar waktu pejabat? Anda tak boleh main melangkah masuk makmal macam tu je. Kena isi dan hantar borang kebenaran sekurang-kurangnya 3 hari awal. 3 hari ya? Dan yang paling penting, anda dilarang sama sekali bekerja berseorangan. Aturan ni memang sangat ketat sebab kita nak pastikan sentiasa ada orang lain yang boleh tolong anda kalau tiba-tiba berlaku kecemasan. Keselamatan sentiasa nombor 1. Bercakap tentang kecemasan, ini satu lagi poin hidup mati yang anda kena tahu. Sebaik saja anda jejakkan kaki ke dalam makmal, terus cari di mana pintu keluar kecemasan dan kat mana letaknya alat pemadam api. Jadikan ia satu habit untuk sentiasa baca Risalah Data Keselamatan Bahan atau MSDS sebelum tangan anda gatal nak sentuh bahan kimia baru. Oh, dan satu lagi, jangan sesekali biarkan nyalaan api terbuka tanpa pengawasan. Kalau berlaku insiden, walaupun cuma luka kecil tercucuk jarum, terus laporkan. Jangan buat main dengan hal keselamatan ni. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, peraturan khusus untuk makmal berbeza. Anda rasa semua persekitaran makmal tu sama ke? Jawapannya, tak. Bahaya kat dapur komersial dan makmal biologi tu umpama langit dengan bumi. Dekat makmal biologi, kita main dengan mikroorganisme hidup. Jadi, meja kerja mesti sentiasa dinyah jangkitan dan dawai inokulasi tu kena panaskan dengan penuh bunsen sampai jadi merah menyala. Dapur komersial pula, fokus utamanya kebersihan makanan. Kena pakai penutup rambut penuh, tanggalkan semua barang kemas dan kalau ada air tumpah, kena lap serta-merta supaya tak tergelincir. Macam mana pula dengan ladang agro? Dekat sini banyak jentera berat, jadi pakaian yang longgar diharamkan sama sekali. Bayangkan kalau kain tersangkut pada bilah jentera berputar, memang nahas. Dan bercakap tentang ladang agro, peralatan pelindung mereka pun sangat spesifik. Anda terfikir tak kenapa kita tak boleh pakai apron kain biasa masa nak sembuh racun perosak? Sebab utamanya, kain tu boleh menyerap bahan kimia toksik dengan sangat pantas. Bahan tu akan terperangkap dan terus meresap masuk ke kulit anda. Disebabkan itulah apron plastik diwajibkan. Dengan material plastik, racun tu tak akan diserap. Sebaliknya, ia akan terus mengalir jatuh ke tanah dengan selamat. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian ketiga, peralatan perlindungan peribadi yang kita semua selalu sebut sebagai PPE. Cuba bayangkan, PPE ni macam perisai adivira pelindung terakhir anda. Ia adalah benteng fizikal muktamad yang menyelamatkan tubuh anda dari bencana. Mari kita tengok perbezaan antara cermin mata keselamatan biasa dan juga goggles. Cermin mata keselamatan tu pelindung asas yang bagus untuk menahan sinaran UV dan bagi sedikit perlindungan dari arah tepi. Tapi goggles pula, ia membentuk satu lekapan penuh yang kedap pada wajah anda. Ia sangat penting bila anda berdepan dengan bahaya ekstrim macam debu tebal atau wap bahan kimia yang boleh tiba-tiba memercik dan masuk ke mata dari pelbagai arah secara serentak.
Sekarang, jom tengok perisai udara kita. Apa beza topeng muka pembedahan biasa dengan topeng N95? Topeng biasa yang sering kita tengok tu, fungsi utamanya lebih kepada menghalang titisan air liur dari mulut dan hidung anda sendiri supaya tak mencemarkan sampel kerja. Tapi, N95 ni memang di tahap yang berbeza. Ia bertindak menapis ancaman udara secara aktif dari luar. Ia umpama jaring yang memerangkap zarah bahaya sekecil 5 mikrometer, seperti kulat, spora halus dan bakteria, dengan tahap kecekapan penapisan sekitar 95%. Tapi, macam mana kalau tahap bahaya udara terlalu tinggi dan N95 pun dah tak cukup? Di sinilah alat pernafasan tugas berat atau respirator tampil menyelamatkan keadaan. Anda akan perlukan benda ni bila sistem pengudaraan seperti kebok wasap tiba-tiba rosak atau bila anda berhadapan dengan gas kimia berkepekatan tinggi yang sangat toksik. Respirator ni didatangkan dengan penapis khas yang direka teliti untuk pastikan gas dan wap beracun tu tak masuk langsung ke dalam sistem pernafasan anda. Untuk pelindung tangan pula, pilihannya memang sangat luas. Kita ada sarung tangan latex yang nipis, pakai buang dan sangat berkesan sebagai penghalang dari jangkitan mikroorganisma biasa. Tapi cuba tengok jenis satu lagi ni. Itu sarung tangan jalinan dawai atau metal mesh. Nampak macam baju besi zaman purba kan? Memang betul. Ia dicipta khas dan kukuh semata-mata untuk menghentikan libasan pisau tajam daripada memotong jari anda ketika berada di makmal pemprosesan makanan. Sebenarnya, banyak lagi jenis sarung tangan khas dan tersilap pilih perisai ini memang boleh bawa padah. Sarung tangan jenis nitril sangat hebat untuk menahan pelarut berklorin, tapi jangan pandai-pandai nak guna untuk bahan pengoksidaan yang kuat. Untuk bahan peroksida dan cecair alkali yang menghakis, anda wajib guna sarung tangan gutil. Kalau ada percikan api atau nak pegang objek keras, sarung tangan kulit adalah jawapannya. Sarung tangan kain berbantalan empuk pula sesuai kalau nak bersihkan kaca pecah. Dan awas ya, kalau anda mengendalikan nitrogen cecair berais tanpa memakai sarung tangan kriogenik, anda secara tak sengaja mengundang kerosakan radang dingin kekal. Ingat, pilih perisai yang betul. Oh, kita tak boleh lupakan sains kulinari. Di dapur komersial, jaket chef yang berwarna putih dan tebal ni sebenarnya memainkan peranan yang sama macam kod makmal bagi penyelidik. Struktur kain tebal itulah yang akan melindungi bahagian badan dan lengan mereka secara maksimum daripada sebarang percikan minyak panas ataupun tumpahan masakan yang tak dijangka. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir, simbol bahaya bahan kimia. Mari kita belajar baca persekitaran kita. Walaupun anda dah pakai PPE dari hujung rambut sampai hujung kaki, anda masih belum selamat sepenuhnya selagi anda tak faham nak tafsir persekitaran anda. 9. Angka ni nampak ringkas, tapi ia bahasa kelangsungan hidup. Pihak berkuasa keselamatan seliaan antarabangsa iaitu OSHA dah tetapkan semua jenis bahaya ni ke dalam tepat 9 kelas utama. Ke-99 piktogram piawaian inilah yang digunakan di seluruh dunia sebagai bahasa amaran universal. Mari kita singkap makna piktogram yang nampak macam retakan meletup ni. Ini merupakan kelas 1, mewakili status bahan peledak. Kalau kita ambil bahan amonium nitrat sebagai contoh, apa yang sangat menakutkan tentang kelas 1 ni adalah ia terlalu tak stabil. Tak perlukan sumber api pun. Cukup dengan sedikit gegaran luar biasa, tekanan geseran pada bekas atau terdedah kepada gelombang haba pada tahap tertentu, bom. Semua ini dah cukup untuk mencetuskan reaksi letupan berskala masif. Bergerak ke kelas 3 pula, cecair mudah terbakar. Bahan cecair dalam senarai ni sangat-sangat sensitif tau. Fakta teknikal yang pastinya merisaukan adalah cecair ini boleh menghasilkan wap mudah terbakar pada kepanasan sekeliling serendah 61 darjah Celsius ke bawah. Bayangkan situasi ni. Ada wap tak berwarna sedang meruap, berlega-lega di ruang udara makmal, cuma mencari percikan kecil api atau cas statik untuk mencetuskan nyalaan maut. Seterusnya, mari berkenalan dengan frasa yang cukup mendebarkan ni, bahan piroforik. Bayangkan bahan kimia eksotik macam natrium tulin atau pentaboran. Sifat dia ni agak gila sikit. Bahan ni boleh terbakar atau meletup secara spontan dalam masa kurang dari 5 minit bila terkena udara atau sedikit kelembapan. Serius, tak perlu sebarang pencuju api pun. Terdedah sahaja, ia terus terbakar dengan sendirinya. Sekarang, perhatikan kontras yang menarik antara dua kelas ni. Kelas 5 ialah bahan pengoksida. Kerja utama dia seakan-akan membekalkan nafas dan oksigen secara berterusan kepada api supaya ia marak sebesar-besarnya. Sebaliknya, kelas 6.2 pula merupakan bahan berjangkit. Ini termasuklah sisa bio dan patogen yang membawa penyakit mematikan. Kedua-duanya sama-sama sangat bahaya, tapi beroperasi dalam dunia ancaman yang berbeza sama sekali.
Sebagai penutup penerangan padat kita hari ini, mari kita sama-sama renungkan prinsip ringkas ni. Mematuhi peraturan makmal bukanlah sekadar tentang mengikut arahan membuta tuli, tapi ia adalah satu tanggungjawab bersama. Setiap kod makmal yang anda pakai, setiap label bahaya yang anda baca, wujud semata-mata untuk memastikan anda, rakan-rakan dan keseluruhan komuniti di sekitar anda kekal selamat. Jadi, selepas kita fahamkan segala bentuk persiapan dan amaran keselamatan ni, persoalannya, adakah anda benar-benar dah bersedia untuk melangkah masuk ke makmal hari ini? Buatlah kajian dengan penuh keyakinan, namun sentiasalah beringat. Jangan pernah berhenti untuk meneroka, teruskan belajar benda baru dan kita jumpa lagi di masa akan datang.